Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah yang Allah kasihi lagi Allah rahmati sekalian. Malam ni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita telah pun war-warkan, setiap Sabtu dan Ahad ya selepas solat Isya kita akan membicarakan satu tajuk yang merupakan di antara tajuk yang penting dalam banyak tajuk dalam Al-Quran, iaitu kita akan membicarakan tentang golongan manusia yang telah pun Allah cerita dalam Al-Quran yang mereka ini gelarannya, kita sedia maklum, mereka digelar dengan golongan Yahudi. Ataupun dalam Al-Quran kadang-kadang Allah sebut dengan gelaran Hadu. Kadang-kadang Allah panggil dengan gelaran Yahudi. Dia ada tiga istilah bagi Yahudi. Pertama Al-Yahudu. Yang kedua Hadu. Yang ketiga, kadang-kadang lepas huruf dal tu dia ada huruf ya, iaitu Yahudi. Ketiga-tiga istilah itu sebenarnya ada disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan maklumat tentang bagaimana Allah menyebut tentang orang Yahudi ini dipanggil apa dalam surah apa, tuan-tuan kena kembali merujuk pada siri yang pertama. Malam ni adalah siri yang ke-18. Siri yang ke-18 yang mana kita pada minggu lepas, iaitu pada siri yang ke-17, kita telah pun sampai kepada menemukan 60, ada 60 kesalahan orang Yahudi yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi malam ni kita akan buat kesimpulan, bukan bermaksud malam ni tamat. Malam esok pun kita ada sekali lagi, yang mana kita akan membuat kesimpulan tentang orang Yahudi ini. Kita nak buat kesimpulan mereka ini kita boleh katakan orang yang apa. Memang secara khusus mereka itu adalah Yahudi, dan mereka ini kita telah dapat senaraikan 60 kesalahan mereka. Malam ni saya akan buat pengulangan daripada nombor 1 sampailah yang ke-60. Lepas tu kita akan ceritakan tentang dua hakikat orang Yahudi ini menurut Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang Yahudi ini di sisi Allah, mereka ini siapa? Jadi izinkan saya untuk bentangkan kesalahan yang pertama sampai yang ke-60. Tapi saya akan baca dengan laju. Saya tak akan sebut ayat Al-Quran rujukan, sebab nak sebut ayat mengambil masa yang panjang. Jadi ini adalah pengajian kita siri yang ke-18 ya, buat pengantar tuan dan puan. Jadi yang mungkin ada yang baru mengikuti, ataupun mungkin ada yang kadang dapat ikut, kadang tak dapat ikut kan. Masanya tidak menentu. Jadi tuan-tuan, untuk lengkapkan perbincangan tentang Yahudi menurut Al-Quran, maka tuan-tuan kena lihat daripada siri pertama sampailah siri yang ke-17. Nanti kita akan cuba panjangkan lagi 18 malam ni. Mungkin besok kita akan masuk kepada siri yang ke-19. Mungkin minggu satu lagi kita akan tamatkan
pembelajaran kita tentang Yahudi menurut Al-Quranul Karim. Jadi apabila kita sebut perbincangan tentang Yahudi ini, maka dia akan merangkumi perbincangan tentang nenek moyang orang Yahudi, iaitu Bani Israel. Ya, bermula daripada zaman Nabi Allah bermula daripada zaman Nabi Allah Musa. Bermula zaman Nabi Allah Musa tu bukan bermaksud kita nak katakan Bani Israel bermula zaman Nabi Musa. Tetapi cerita Bani Israel ini, bagaimana perangai dia, sikap dia, kelakuan dia, kita boleh mulakan daripada zaman Nabi Allah Musa, kerana pada zaman Nabi Musa itu ada satu kitab yang Allah bawa turun, iaitu kitab Taurat. Jadi kita akan ulang kembali daripada sejarah nenek moyang orang Yahudi Bani Israel sampai kepada zaman Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, dan sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak tahu apakah karakter orang Yahudi yang ada pada zaman ini, maka Al-Quran telah membantu kita memberikan petunjuk-petunjuknya. Okey, tuan-tuan, yang ikut melalui aplikasi Zoom ataupun yang ikut melalui FB page Malaysian Tadabbur Academy, tuan-tuan nampak tak slide yang saya paparkan ini? Nampak, Ustaz. Ada nampak kan? Okey, Ya. suara saya jelas ke? Jelas. Boleh didengari dengan baik? Jelas. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, saya cuba paparkan slide tu kecil sikit. Okey, kalau yang ni nampak tak? Nampak berapa kesalahan dekat sini? Yang 7. Okey, sampai 7 eh? Okey. Ya. Okey. Ini nampak kan? Okey. Kita sebenarnya siri yang ketiga pada siri yang ketiga pada siri yang kelima, maafkan saya. Pada siri yang kelima, kita baru memulakan perbincangan tentang kesalahan, pelanggaran orang-orang Yahudi. Pada siri pertama, dan sampailah siri yang keempat, kita tak cerita secara terperinci. Jadi terperincinya bermula daripada siri yang kelima. Okey, kita lihat kesalahan yang pertama. Ni saya ulang saya ulang secara laju. Sepintas lalu, supaya kenapa saya perlu ulang? Kerana daripada pengulangan ini, nanti kita akan dapat kesimpulan mereka ini di sisi Allah, mereka dapat gelaran apa? Okey, mereka ni ada gelaran yang Allah beri kepada mereka. Okey, kesalahan yang pertama kita dah sebut bahawa nenek moyang orang Yahudi ini, mereka tidak sukarela untuk beriman kepada kitab Taurat, melainkan kena paksa, kena diancam, nak hempak gunung Tursina, baru nak beriman. Yang kedua, nenek moyang orang Yahudi Bani Israel ini, mereka pernah melanggar perintah Allah untuk menangkap, untuk jangan tangkap ikan hari Sabtu. Tapi mereka langgar juga. Okey. Kesalahan yang ketiga, nenek moyang orang Yahudi ini, mereka ini sebenarnya sangat ragu-ragu. Mereka ini sedaya upaya tidak mahu untuk menunaikan perintah Nabi Musa supaya menyembelih seekor lembu betina. Okay. Yang keempat, nenek moyang orang Yahudi Bani Israel ini, mereka telah berani mengubah, menyeleweng isi kandungan kitab Taurat. Okay. Kemudian kesalahan yang kelima, orang Yahudi ini, mereka juga ada perangai yang sama macam orang munafik. Iaitu apa? Iaitu perangai dalam dua muka. Mereka ini pandai berpura-pura. Dia ada persamaan macam orang munafik.
Okey, yang ke berapa ni? Yang keenam. Orang Yahudi ini mereka meremehkan azab neraka. Mereka boleh kata kalau mereka masuk neraka adalah sekejap je. Jadi orang Yahudi ni mereka buat main-main ya dengan azab api neraka. Lepas tu orang Yahudi ini adalah satu bangsa ya, bermula daripada nenek moyang orang Yahudi dahulu. Mereka ini tidak iltizam untuk menunaikan janji setia untuk mengikuti isi kandungan kitab Taurat. Okey, kesalahan mereka yang ke-8. Okey, kesalahan mereka yang ke-8, nenek moyang orang Yahudi ini, mereka suka membunuh sesama mereka sesuka hati. Mereka tak kisah. Jadi orang Yahudi pada hari ini pun mempunyai perangai yang sama dengan nenek moyang mereka terdahulu. Okay. Kemudian yang ke-9, mereka ini, sejarah nenek moyang orang Yahudi Bani Israel ini, mereka sanggup membunuh para rasul yang Allah utuskan. Ada di kalangan mereka yang menolak rasul yang Allah hantar, ada di kalangan mereka yang sanggup bunuh para rasul. Ini adalah kesalahan yang ke-9. Kesalahan yang ke-10, mereka tidak mahu untuk menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang rasul. Ini adalah Yahudi di Madinah. Okey. Kemudian kesalahan yang ke-11, nenek moyang orang Yahudi yang terdahulu ini, bahkan orang Yahudi ini, mereka sangat taksub kepada kitab Taurat. Orang Yahudi Madinah ni, mereka tak nak terima Al-Quran. Mereka menolak isi kandungan Quran. Kenapa? Kerana mereka sangat berpegang kepada kitab Taurat. Sedangkan kita tahu sebelum ini, kitab Taurat itu tidak ada lagi yang asli, kebanyakannya telah pun diselewengkan. Tapi tetap mereka tak nak menerima Al-Quran. Okey, kesalahan yang ke-12, nenek moyang orang Yahudi ini dahulu, mereka pernah melakukan kesyirikan, iaitu mereka sembah patung anak lembu yang dibuat daripada emas. Orang Yahudi di zaman Nabi pun berlaku seperti itu juga. Nanti kita akan sebutkan. Okey, kesalahan yang ke-13. Okey, orang Yahudi ini mereka tidak mahu amalkan kitab Taurat. Bahkan mereka lebih suka nak menunjukkan mereka ini berlawanan dengan hukum hakam syariat yang ada dalam kitab Taurat. Kesalahan yang ke-14, orang Yahudi ini mereka sangat bangga menjadi seorang Yahudi beragama Yahudi. Mereka tak nak masuk Islam. Bagi mereka, Islam ini bukan agama yang benar. Bagi mereka, ikut Nabi Muhammad ini adalah satu kehinaan. Ini juga satu kesalahan. Okey, kesalahan yang ke-15, orang Yahudi ini mereka terlampau cinta terhadap dunia. Mereka tak fikir dah akhirat. Cinta pada dunia tu, kalau mereka boleh dibagi umur 1000 tahun, kalau bagi 1000 tahun pun mereka nak lagi hidup, kalau boleh tak nak mati. Okey. Kesalahan yang ke-16, orang Yahudi ini mereka sangat benci, marah kepada malaikat Jibril. Mereka sangat marah kepada malaikat Jibril ni. Antara sebabnya apa? Malaikat Jibril ini yang telah menurunkan wahyu. Maka apabila wahyu ini turun, maka wahyu Al-Quran contohnya membongkarkan, menceritakan karakter mereka. So mereka tak suka dengan malaikat Jibril. Sedangkan kita kena menyayangi, beriman kepada semua malaikat. Okey, kesalahan yang ke-17, orang Yahudi ini sentiasa mungkir janji. Sebab tu orang Yahudi ini tak boleh dibuat, tak boleh pakai kata orang.
buatlah apa pun deklarasi ke, perjanjian apa ke, mereka takkan memenuhi janji. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang Yahudi ini, mereka lebih suka mempelajari ilmu khurafat, iaitu mereka suka belajar ilmu sihir. Mereka orang Yahudi ni sepatutnya dia mendalamilah kita Taurat ke, mereka mendalamilah wahyu-wahyu yang ada, tapi mereka lebih suka belajar ilmu sihir. Kesalahan yang ke-19 Yahudi ini, mereka mempermain-mainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil dosa apa tahu? Ini dipanggil dosa al-istihza. Memain-mainkan Rasul. Okey. Yang ke-20, orang Yahudi ini sangat dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dengki kepada Nabi, maka dia dengkilah kepada orang Islam dan agama Islam. Kesalahan yang ke-21, mereka tidak menerima bahawa wahyu ini boleh bertukar hukum. Maksudnya orang Yahudi ini mereka menolak tentang Allah Ta'ala ini boleh tukar sekejap hukum ni halal, tukar jadi haram. Haram jadi halal. Mereka tak boleh menerima perubahan itu. Sedangkan kita tahu zaman sebelum hijrah berbeza environment dia. Zaman selepas hijrah berbeza konteks dia. Maka hukum itu boleh bertukar. Jadi orang Yahudi ni mereka tak boleh menerima hakikat itu. Sedangkan Allah yang telah mengubahnya. Itu dipanggil nasakh wal mansukh. Okey. Kesalahan yang ke-22, orang Yahudi ini sangat bercita-cita kalau boleh jadikan orang Islam ni menjadi kafir. Mereka tak suka orang Islam ini kuat dengan agamanya. Sebab itu, kita dapati macam-macam orang Yahudi ni buat bagi orang Islam tu jadi kafir. Macam-macam lah. Masukkan hiburan ke, masukkan pemikiran liberal ke, masukkan pemikiran yang ideologi yang boleh menjadikan orang Islam itu jadi kafir. Kesalahan yang ke-23, orang Yahudi ni bukan sekadar dia benci kepada Islam. Dia juga benci kepada agama Kristian. Dia benci kepada agama Nasrani. Bagi dia, agama yang benar, Yahudi saja. Agama Islam ke, agama Yahudi ke, tidak benar. Okey. Kesalahan yang ke-24, nenek moyang orang Yahudi ini, mereka pernah menyembah, mereka pernah mensyirikkan Allah dengan mengatakan Allah ini ada anak, iaitu namanya Uzair. Ini satu kesyirikan yang sangat besar apabila menisbahkan Allah itu ada anak. Okey, kesalahan yang ke-26, ke-25, orang Yahudi ini, nenek moyang orang Yahudi ini, mereka punya belagaknya mereka ni, kuah hajarlah kita katakan. Memang khas kepalanya. Mereka ni sampai nak minta melihat Allah secara depan-depan. Kalau macam kita takkan dapat melihat Allah dengan mata kasar kita. Hatta Nabi SAW pun tak pernah melihat Allah secara nyata. Tetapi mereka ni punya belagak lah. Nak mengatakan mereka ni hebat sangat. Mereka kata, kalau nak kami beriman, kami nak tengok Allah tu depan mata kami. Ini adalah kesalahan yang ke-25. Kesalahan yang ke-26. Orang Yahudi ini bukan sekadar nak tukar agama orang Islam. Orang Yahudi ni, mereka bercita-cita sangat-sangat supaya orang Yahudi ini, orang Islam ni bukan sekadar jadi murtad, bukan sekadar jadi kafir. Mereka nak kalau boleh orang Islam ni masuk agama mereka, ikut agama Yahudi. Kesalahan ke-27, orang Yahudi ini secara tak langsung mereka membenci agama Nabi Ibrahim. Walaupun mereka mengidolakan Nabi Ibrahim, tetapi sikap mereka, perangai mereka secara tak langsung mereka benci agama Nabi Ibrahim. Kesalahan yang ke-28, mereka ini merendah-rendahkan agama Islam. Okey, kesalahan yang ke-29,
orang Yahudi ini, mereka tak boleh terima hakikat bahawa berlakunya pertukaran kiblat daripada menghadap Masjidil Aqsa kepada menghadap Kaabah, menghadap ke arah Masjidil Haram, menghadap ke arah Kaabah. So mereka ni sebenarnya mempertikaikan Allah sebenarnya. Walaupun mereka tak cakap seperti itu, tapi perbuatan membenci pertukaran kiblat itu juga satu kesalahan. Kesalahan yang ke-30, mereka ini secara terang-terang menolak pangkat kerasulan Nabi adalah Rasul yang terakhir yang Allah utus. Walaupun mereka tahu dalam kitab Taurat itu, dalam kitab Injil itu, ada maklumat Nabi akhir zaman adalah Muhammad bin Abdillah. Okey, kesalahan yang ke-31, mereka pernah menuduh perkataan yang sangat buruk kepada Maryam. Kita tahu Maryam dapat anak tanpa ada suami. So macam-macam mereka keji Maryam. Okey. Yang ke-32, mereka ini merancang untuk membunuh Nabi Isa. Bahkan mereka mengaku bahawa mereka telah berjaya membunuh Nabi Isa. Kita tahu sejarah, Nabi Isa naik ke langit. Okey, saya ulang lagi kesalahan yang ke-33. Kenapa kita ulang, tuan-tuan? Kerana untuk meraihkan semua yang ikut perbincangan ini, sebab ialah mungkin ada yang tak dapat ikut secara berterusan, mungkin ada yang kejap ikut, kejap tak ikut. Jadi saya ulang supaya kita dapat mengingati kembali daripada siri yang pertama sampailah siri yang ke-17. Baik, kesalahan yang ke-33 orang Yahudi ni, bagi mereka dia boleh buat sesuka hati kepada orang bukan Yahudi. Dia tak kisah. Nak makan harta secara zalim ke, nak tipu orang ke, nak bunuh orang ke, nak buat apa ke, nak ambil tanah orang ke, nak ambil negara orang ke, orang Yahudi ni dia tak kisah. Bagi dia tak salah. Sebab bagi mereka, mereka Yahudi. Mereka mulia. Maka orang lain tak mulia. Maka mereka beranggapan mereka boleh buat sesuka hati kepada orang yang bukan Yahudi. Dan kesalahan nombor 34, memang dalam banyak-banyak musuh orang Yahudi, memang mereka target orang Islam lah musuh paling utama bagi orang Yahudi. Okey, kesalahan 35, orang Yahudi ni menganggap mereka ini suci. Suci apa? Mereka menganggap syurga tu hak milik mereka. Orang Yahudi, mereka anggap mereka ni kalau mati masuk syurga. Jadi nak tahu ayat dia, kena rujuk balik nota-nota yang telah pun kita edarkan. Ini semua maklumat ni dalam Quran. Bukan saya yang reka, tuan-tuan. Bukan kita yang reka. Bukan kita ni ada sifat anti-semitik ke tak. Sebenarnya Allah Ta'ala lah yang telah menceritakan tentang orang Yahudi ini. Okey, kesalahan yang ke-36. Orang Yahudi ini sebenarnya sangat bakhil. Sangat kedekut. Orang Yahudi ni kalau dia dapat kuasa, dia takkan buat kebajikan pun kepada orang Islam. Okay. Kesalahan yang ke-37. Orang Yahudi ini jahatnya dia orang, mulut dia celupa ni. Mereka kata Allah itu miskin. Mereka kata Allah ni fakir. Kita boleh kata Allah. Kalau mengata orang pun Allah marah. Ini mengata Allah, dia boleh kata Allah tu fakir. Okey, tapi itulah kenyataan yang Allah sebut dalam Quran. Kesalahan nombor 38. Orang Yahudi ini mengatakan Allah ni kedekut. Dia kata Allah ni bakhil. Subhanallah. Satu celaan yang berat kepada Allah. Sebab itu, malam ni kita nak dapatkan apa yang Allah nak, apa yang Allah panggil dia orang ni. Kita akan belajar malam ni. Mereka ni di sisi Allah tu apa? Okay, tapi kita kena keluarkan kembali. Orang Yahudi ni apa perangai dia, sikap mereka tu.
Okey. Kesalahan nombor 39. Orang Yahudi ni, mereka lebih suka memenuhi hawa nafsu mereka. Mereka tak nak ikut wahyu. Mereka tak nak ikut kitab Taurat. Kalau dia bertembung dengan kemahuan mereka, mereka akan buang kitab-kitab ni. Janji dia selera dengan hawa nafsu mereka. Ya, kesalahan nombor 40. Ish, orang Yahudi ni teruk sangat. Mereka sampai anggap mereka ni adalah istimewa di sisi Allah. Mereka anggap mereka tu anak Allah. Mereka anggap mereka tu kekasih Allah. Tuan-tuan, bukan saya buat cerita ni. Allah yang cerita dalam Al-Quran. Sebab tu tajuk kita Yahudi menurut Al-Quran. Okay. Kesalahan nombor 41. Orang Yahudi ni, mereka beria-ia sangat nak anggap mereka ni mulia, sampaikan mereka jual nama Nabi Ibrahim. Mereka jual nama Nabi Ibrahim. Mereka kata, oh Ibrahim tu agama Yahudi. Sampai macam tu. Orang Yahudi. Sedangkan dalam sejarah, kita tahu Yahudi, Bani Israel mana muncul sebelum zaman Nabi Ibrahim. Mana ada kitab Taurat pada zaman Nabi Ibrahim. Sejarah Bani Israel selepas masa zaman Nabi Yaqub. Okey, tapi Yahudi ni ada kubisan. Bagi dia akan gunakan apa saja untuk menunjukkan mereka ini adalah satu bangsa, satu agama yang mulia. Mereka jual nama Nabi Ibrahim. Okey. Kemudian yang ke-42. Orang Yahudi ni memang mereka suka untuk menyesatkan ramai manusia. Dia ada kaitan nak bawa orang Islam jadi kafir. Okey. Kemudian siri yang ke-18. Kenapa sampai nombor 42? Oh, saya mohon maaf tuan-tuan, saya tertinggal. Kejap ya. Sepatutnya dia sampai nombor 60. Sekejap saya tunjukkan. Okey, sekejap ya. Tadi sampai nombor berapa tuan-tuan? Saya sebut tadi tu? 42. 42. Okey. Kita tengok nombor 43. Okey, 43. Okey. Ya, kesalahan nombor 43 orang Yahudi. Dahlah dia bercita orang Yahudi ni oleh kerana dia suka orang lain masuk agama Yahudi, mereka suka orang Islam jadi kafir, mereka berusaha sedaya upaya untuk menghalang orang lain daripada jalan Allah. Apa saja pun, dia akan pastikan orang lain ini tak ikut jalan yang lurus. Okey, kesalahan nombor 40. Nombor 40 apa ni? Kejap 44. hilang. Nombor 44. Mereka ini menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau orang lain nak tahu dalam kitab Taurat tu ada maklumat apa tentang Nabi Muhammad, mereka cuba untuk tak bagi tahu pada orang Muhammad ni lah yang ditunggu-tunggu, yang disebut-sebut dalam kitab-kitab terdahulu. Okey. Kalau mereka tak nak beriman, mereka kenalah cakap benar kan? Contohnya kalau dia tak nak beriman pada Nabi Muhammad. Tapi bukan sekadar tak nak beriman kepada Nabi Muhammad, nak menerima Nabi itu sebagai Rasul, mereka sorok Rasul akhir zaman itu di kalangan bangsa Arab. Mereka sorok. Okey, kemudian kesalahan mereka yang ke-45. Mereka ini banyak muslihatnya. Banyak tipu daya. Okey, kemudian kesalahan nombor 45. Orang Yahudi ini, mereka sanggup jual nama Allah. Kalau tadi mereka sanggup jual nama Nabi Ibrahim, dia kata Nabi Ibrahim ni Yahudi. Itu pun dah dosa besar dah. Ini mereka sanggup menjual nama Allah. Nenek moyang orang Yahudi dulu, waktu mereka baca kitab Taurat ya, mereka salin semula ke, mereka nak tafsirkan kitab Taurat tu, mereka tokok tambah, mereka kata yang kami baca ni, yang kami ulas ni, inilah dari Allah.
tetapi bukan dari Allah. Tapi mereka tokok tambah, tapi mereka sanggup jual nama Allah. Teruk ni orang Yahudi ini. Kemudian kesalahan mereka yang ke-47. Mereka adalah manusia yang kufur nikmat. Macam-macam Allah bagi nikmat pada mereka. Tapi mereka kufur. Okey. Kesalahan nombor 48. Orang Yahudi ini adalah manusia yang tak takut kepada Allah. Tuan tahu, mereka ini tak ada perasaan takut pada Allah. Sebab tu mereka sanggup jual nama Allah. Mereka sanggup mengaku mereka anak Allah. Mereka kekasih Allah. Mereka main-main je dengan api neraka ni. Mereka sanggup ubah kitab Taurat. Mereka sanggup bunuh Rasul. Mereka sanggup tolak para Rasul. Sebab apa? Sebab mereka ini tidak ada perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi nak takut kepada manusia. Okay. Kemudian, orang Yahudi ini, mereka ini adalah merupakan ahlul kitab yang pertama yang tidak beriman kepada Allah. Dalam banyak-banyak ahlul kitab, kalau macam orang Nasrani, orang Yahudi ini mendahului ahlul kitab yang pertama tidak beriman. Kenapa berat ahlul kitab yang pertama tak beriman? Sebab mereka pernah dapat kitab. Mereka Rasul yang paling banyak Allah hantar dekat manusia, golongan manusia dalam sejarah, Rasul yang paling banyak Yahudi. Hantar. Lepas satu Rasul, lepas satu Rasul. Tapi mereka memilih untuk menjadi golongan pertama yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita belajar orang musyrikin Mekah adalah orang yang pertama tak beriman kepada Nabi di kalangan orang kafir lah, sebab Nabi kan datang kat Mekah dulu. Tapi dekat Madinah, kan Nabi jumpa dengan orang Yahudi, tapi orang Yahudi lah ahlul kitab yang pertama tak beriman. Kesalahan yang ke-50. Orang Yahudi ni di zaman Nabi, mereka ni suka berperang. Suka memilih untuk berperang. Okey. Yang ke-51. Orang Yahudi ini adalah suka melakukan kerosakan. Itu yang bom sini, bom sana, bagi bagi negara ini bergaduh, negara Islam bergaduh, itu yang ada perang Teluk lah, perang dunia lah, perang apa, sampailah ke hari ini. Itulah kesalahan nombor 50 dan 51. Allah sebut di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tak nak rujuk Al-Quran lagi. Lepas tu nak rujuk apa? Okey, kemudian kesalahan nombor 52. Orang Yahudi ni, dia sanggup berkomplot pula. Mereka sanggup berkomplot dengan musuh-musuh mereka untuk jatuhkan Islam. Orang Yahudi ni, walaupun kita tahu tadi kan, dia tak iktiraf dia sendiri tak iktiraf agama Nasrani, betul tak? Bagi dia, agama dia seorang dia yang benar. Dia je bangsa yang baik. Tapi semata-mata nak jatuhkan orang Islam, dia sanggup bersekongkol. Kalau zaman Nabi dulu, mereka sanggup bersekongkol dengan orang munafik. Dia akan cari dengan orang Arab yang memusuhi Nabi. Dia sanggup, walaupun bagi mereka orang Arab ni lekeh lah, orang Arab ni orang bodoh lah. Tapi janji, objektif dia nak jatuhkan Islam boleh. Jadi kita telah sebut kisah perang Ahzab. Sampailah hari ini, apa orang Yahudi buat? Kalau boleh dia bergabung dengan Amerika, bergabung dengan Amerika. Kalau boleh bergabung dengan negara Arab, dia bergabung dengan negara Arab yang mangkuk ayun tu. Janji dia boleh berkomplot untuk jatuhkan Islam. Okey, kemudian kita sambung lagi. Orang Yahudi ni apa kesalahan dia? 53. Orang Yahudi ni sebenarnya, mereka ini sebenarnya suka berpecah belah. Sedangkan Allah ajar bersatu padu. Ini pun satu kesalahan bagi mereka. Okey, kesalahan nombor 54. Orang Yahudi ni, dia suka mencari populariti. Sebab tu kalau dia buat filem,
dia akan tunjukkan apa? Lepas tu kalau kita tengok filem, mereka atas di zaman Nabi dulu pun, kalau mereka ni, mereka suka supaya orang puji, oh Yahudi ni benar, Yahudi ni baik, Yahudi ni mulia, Yahudi ni perjuang hak asasi manusia ke, sampailah ke hari ini. Apa orang Yahudi buat? Kalau kita boleh nampak dalam filem lah, kan, menunjukkan bahawa mereka lah penyelamat dunia, mereka lah yang bagi bantuan, mereka lah yang memperjuang hak asasi manusia. Tetapi di sebaliknya, ia berbeza. Itu kesalahan yang ke-54. Kesalahan yang ke-50, hilang pula dah saya punya ni. Ini nota lama ni. Allahu Akbar. Sekejap ya. Saya ketunjuk satu lagi nota saya yang terbaru ni. Nota saya minggu lepas ni. Saya ada nota yang saya update ni. Allahumma salli wa sallam Muhammad. Tadi sampai nombor berapa tuan-tuan puan? 54. 54. Okey. Saya sambung nombor 55. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sikit lagi ya. 55 Sat. Saya tunjukkan. Sampai nombor 60. Supaya biar kita rasa geram, marah, benci sangat kepada orang Yahudi ni. Okey. Kita tengok nombor 50 berapa tadi Kak? Sekarang 50. Kita nak masuk 57. Orang Yahudi ni Tadi 54. jadi 54. Oi. Tadi 54. Okey. Nombor 55, orang Yahudi ni minggu lepas kita belajar. Orang Yahudi ni, kebanyakan mereka tak nak beriman. Sikit je beriman. Okey. Kemudian kesalahan yang ke-56. Orang Yahudi ni hati batu, keras kepala. Ini kita bawakan contoh nenek moyang orang Yahudi dahulu. Ya. Allah kata hati mereka ni lebih keras daripada batu. Dan mereka ni satu makhluk yang keras kepala. Bagilah apa pun bukti. Macam kita tahu hari ini pun kan, betul tak? Hari ini kes apa? Mereka nak dibicarakan oleh apa? Oleh Mahkamah Antarabangsa negara Afrika kan? Tapi mereka buat apa? Orang kata gencat senjata. Tapi mereka cakap apa? Kita pun tahu tu kan, baru-baru ni keluar kenyataan. Mereka tak nak gencat senjata walaupun banyak negara minta. Mereka tak nak. Keras kepala mereka. Bawalah bawalah mereka ni, tunjuklah mereka ni bunuh orang ke, mereka apa ke? Mereka tidak. Kerana mereka mengikut perangai nenek moyang mereka dahulu di kalangan Bani Israel yang memang keras kepala. Hati batu lebih keras daripada batu. Keras kepala, kita bawa contoh yang pertukaran kiblat tu. Jadi lihat apa yang berlaku kepada orang Yahudi pada hari ini. Sebab tu mereka ini, cara kita nak buat dengan mereka ni dah tak boleh deal lah. Mereka ni cara kena jihad saja. Jihad. Okey, kesal 57. Orang Yahudi ni, dia sangat fanatik dengan nenek moyang mereka. Bagi mereka, apa yang nenek moyang mereka buat, itulah yang betul. Sebab itu Al-Quran, apabila dia nak cerita tentang orang Yahudi dekat Madinah, Al-Quran membawa kembali kisah-kisah nenek moyang mereka yang terdahulu. Sebab mereka ni sangat fanatik dengan nenek moyang mereka. Lepas tu, walaupun nenek moyang mereka tu salah, kita dah sebut, kita tahu dalam sejarah pun, sedikit saja Bani Israel yang beriman dengan Nabi Musa, yang beriman dengan Nabi-Nabi lain. Sikit je. Tapi ramai itu yang melakukan kesalahan. Tapi mereka suka. Mereka ikut. Sepatutnya mereka bantahlah. Mereka kena buat kenyataan lah. Mereka ini tak suka dengan nenek moyang mereka. Tapi sebaliknya telah berlaku. Okey, ke-59, ke-58. Mereka ini mengajak menjadi syirik. Tuan-tuan, orang Yahudi ni sampaikan mereka sanggup nak ajar manusia supaya sembah mereka, agungkan mereka. Ini kita dah sebut pada minggu lepas. Yang ke-59, kesalahan orang Yahudi ini, ke-59, mereka ini membenci orang Islam. Sebab itu orang Yahudi ni, mereka tak nak Islam ini dapat kebaikan.
Mereka tak nak Islam ini bersatu. Mereka tak nak Islam ini kuat. Mereka tak nak Islam ini kaya. Allah sebut di dalam surah Al-Imran ayat 118 sampai 120. Kita bacalah. Mereka lebih suka Islam ni bergaduh, berperang, berpecah belah, menjadi miskin. Tapi apabila jadi miskin, itu yang mereka tunjukkan diri mereka baiklah, apalah. Tapi sebaliknya, ada sesuatu. Okay. Dan yang ke-60, yang kita dah belajar minggu lepas, mereka ini memang tidak boleh lagi diharapkan untuk mereka beriman. Jadi Allah Ta'ala beri nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi nasihat kepada orang beriman. Tak payah haraplah iman-iman orang-orang Yahudi ini. Justru itu malam ini kita akan ceritakan tentang orang Yahudi ini 60 kesalahan, pelanggaran orang Yahudi bermula nenek moyang mereka sampailah orang Yahudi Madinah. Jadi malam ini apa yang kita nak katakan kepada mereka? Kita merujuk kepada apa yang Allah nak katakan kepada mereka. Jadi hakikatnya, kesimpulan dia ni daripada 60 itu, hakikat pertama kita belajar pada malam ini adalah orang Yahudi ini, mereka adalah orang kafir. Orang Yahudi ini, mereka ini adalah al-kafirun. Orang kafir. Kita selalu guna nama Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Betul tak? Jawapan dia betul. Jawapan dia betul. Orang Yahudi memang Ahlul Kitab. Okey. Walaupun dia ada pangkat Ahlul Kitab, tetapi di sisi Allah, bahkan kita pun kena mengatakan mereka ini juga adalah orang kafir. Orang kafir macam mana? Kita kena katakan Ahlul Kitab ialah orang kafir. Ataupun kita kata orang kafir di kalangan Ahlul Kitab. Orang kafir ni, dia ada banyak kumpulan. Ada orang kafir munafik. Ada orang kafir Ahlul Kitab. Ada orang kafir di kalangan musyrikin. Ada orang kafir di kalangan mulhidin. Mulhidin ni orang yang dia tak percaya tentang alam lain. Dia percaya hidup kat dunia je. Yang ini nanti saya akan tunjukkan tuan-tuan ayat-ayat Quran. Jadi tuan-tuan, orang Yahudi ini memang gelaran mereka adalah Ahlul Kitab. Tetapi Ahlul Kitab yang kafir. Faham tak? Kita tak boleh samakan, maksudnya kita tak boleh panggil orang Yahudi ni orang munafik. Walaupun mereka ada memiliki sifat orang munafik. Jadi orang Yahudi ni kita kena panggil dia adalah Ahlul Kitab. Tapi Ahlul Kitab yang mana? Yang kafir. Kita tak boleh kata orang munafik tu Ahlul Kitab. Ataupun Ahlul Kitab tu orang munafik. Tak boleh. Sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran, Allah telah mengasing-asingkan gelaran ini. Nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan. Tapi bukan malam ni lah. Saya akan tunjuk pada malam yang berikutnya. Tapi saya akan bacakan, saya akan tunjukkan ayat Quran lah. Saya akan bacakan ayat Quran. Jadi yang tepatnya kita kata macam ni. Kita kata orang kafir ini banyak. Jadi dalam banyak-banyak orang kafir itu ada kafir terdiri dari Ahlul Kitab. Ada orang kafir yang terdiri daripada orang munafik. Ada orang kafir di kalangan orang musyrikin.
ada orang kafir di kalangan mulhidin. Tahu tak 4 kumpulan ni Allah sebut dalam Quran, dia berbeza. Allah tak samakan. Jadi satu kesalahan kalau kita kata orang Yahudi adalah orang munafik, atau kita kata orang Yahudi, Ahlul Kitab tu dia adalah musyrikin. Walaupun Ahlul Kitab mereka mensyirikkan Allah, mereka menganggap Uzair anak Allah ke, mereka pernah menyembah patung anak lembu ke, memang perbuatan tu ada sama macam musyrikin, macam penyembah berhala. Tetapi mereka perlu digelar dengan istilah Ahlul Kitab juga. Okey, saya akan tunjukkan tuan-tuan perbezaan ataupun pengasingan nama-nama ini di dalam Al-Quran. Tetapi apa persamaan orang munafik? Apa persamaan Ahlul Kitab dengan orang musyrikin? Apa persamaan Ahlul Kitab dengan golongan mulhidin? Persamaannya apa? Kafir. Okey. Saya akan tunjukkan malam ini di manakah rujukan yang Allah Ta'ala kata orang Yahudi dan orang kafir. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita bertemu dengan orang Yahudi, kita jangan pula kita kata dia bukan kafir, dia Ahlul Kitab. Ahlul Kitab tu betul lah. Tapi mereka ni sebenarnya kafir. Kafir lah. Apabila menolak Nabi Muhammad SAW, tak nak masuk Islam, kafir. Siapa tak nak masuk Islam, siapa tak nak terima Quran, dia kafir. Jadi nampak, kalau sebut kafir, kita rasa macam beratlah kedudukan tu. Kalau sebut ahli kitab ni nampak macam soleh sikit lah, nampak macam murni. Tak. So kita kena ubah. So kita kena pandang orang-orang Yahudi ini, mereka adalah kafir. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan beberapa ayat dan surah ya. Okey. Dalam Quran ya, dalam Quran ada banyak ayat yang Allah mengatakan Yahudi ini kafir, Yahudi ini kafir. Okey, di antaranya saya akan paparkan, saya akan tunjukkan dan saya akan sebutkan ada 10 surah yang Allah menyebutkan orang Yahudi ini telah membuat perbuatan kufur dan mereka itu kafir. Jadi kalau kita baca surah Al-Kafirun kan, dalam Al-Quran ada surah Al-Kafirun tu, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir itu, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang kafir. Jadi orang kafir itu juga dia merujuk kepada Ahlul Kitab dan juga kepada musyrikin Mekah. Okey, 10 tempat ya dalam Quran kalau nak tengok Allah kata orang Yahudi Ahlul Kitab ni adalah orang kafir. Okey, orang Ahlul Kitab yang tak beriman lah. Ahlul Kitab yang beriman tu tak kafir lah. Tapi kita tahu kebanyakan Ahlul Kitab dia kafir. Okey, Suratul Baqarah ayat 41. Tengok Suratul Baqarah ayat 88 sampai 91. Kalau tuan-tuan buka ayat 88 sampai 91 Suratul Baqarah, tuan-tuan akan jumpa 6 kali. Ada 6 tempat antara ayat 88 sampai 91 Allah menyebut orang Yahudi ini telah jadi kafir, telah jadi kafir, telah jadi kafir, telah jadi kafir 6 kali. Lepas tu tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah ayat 105. Buka surah Ali Imran ayat 70. Lepas tu buka Al-Quran surah Ali Imran ayat 112. Allah yang sebut. Okey, kemudian tempat yang ke-6, tuan-tuan buka surah An-Nisa ayat 155 sampai 156. Buka surah Al-Maidah ayat 41, surah Al-Maidah ayat nombor 64, surah Al-Maidah ayat nombor 68, surah Al-Hashri ayat nombor 11. Ada 10 tempat di dalam Al-Quran yang ada dalam surah Al-Baqarahnya, Al-Amrannya, An-Nisa'nya, Al-Ma'idah dan surah Al-Hashri, tetap akan jumpa. Memang jelas orang Allah kata mereka orang kafir. Berat tau kan dapat istilah orang kafir ni. Sebab tu orang Yahudi yang sedang memerangi orang Islam ni, mereka dipanggil kafir harbi.
Kafir yang diperangi. Apabila kafir diperangi, barulah kita akan dapat istilah jihad tu. Lepas tu kita dalam hukum agama, kita jangan nampak mereka ini duniawi kerana mereka pun manusia, Islam pun manusia. Memanglah kita kata Islam tidak meminggirkan elemen kemanusiaan. Kita memperjuangkan kemanusiaan, betul tak? Tetapi kaum manusia yang bukan manusia yang kita tak tahu nak tak tercakap dengan lidah kita nak panggil apa ke orang Yahudi itu. Sedangkan kita dah bongkarkan 60 perkara orang Yahudi telah buat. Jadi mereka ini yang pertama malam ni kita kena letak hashtag dia. Lepas ni kita akan jumpa. Malam besok kita akan sebut lagi. Apa lagi kita nak kata orang Yahudi ni? Yahudi ni apa? Antaranya kita Yahudi adalah orang kafir. Yahudi ialah ni. Yang ni saya sebut awal-awal. Kita akan belajar lagi. Yahudi adalah golongan yang Allah murka. Yahudi adalah golongan yang Allah laknat. Yahudi ini adalah apa? Nanti akan sebut pendusta, penyeleweng, penakut. Nanti kita akan belajar insya-Allah pada siri yang berikutnya. Tapi malam ni kita letakkan dulu orang Yahudi ini mereka adalah kafir. Mereka kafir. Walaupun mereka memegang istilah ahlul kitab. Okey. Saya tunjukkan contoh beberapa ayat. Okey, saya tunjukkan ayat 87 sehingga 91 suratul Baqarah ayat 13 sampai ayat nombor 14 ya. Bukan ayat muka surat. Okey, kalau tuan ada Quran ya, kalau tak ada apps yang ada ayat-ayat Quran boleh rujuk, tolonglah buka ayat 87 sampai 91. Okey. Buka. Okey, ayat nombor 87. Okey, saya pendekkan. Yang ni saya tinggalkanlah, saya ambil ayat nombor 88 terus. Okey, ayat ni saya baca sekali imbas ya. Okey, tapi kita tak teranglah panjang-panjang. Kita cuma nak tengok ayat tu memang Allah Ta'ala kata orang Yahudi ni adalah menjadi kafir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qalu qulubuna ghulf. Orang Yahudi itu berkata, dia kata apa? Dia kata hati kami dah tertutup dah. Dia kata kami tak boleh terima Islam ni. Pandai mereka buat alasan macam tu. Lepas tu Tuhan kata apa? Bal'anahumullah. Bahkan Allah telah melaknat mereka. Tengok. Di sisi Allah, mereka ini adalah golongan yang Allah laknat. Nanti kita akan pecahkan tajuk mereka dilaknat. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Sebab apa mereka dapat laknat? Bikufrihim. Bikufrihim. Disebabkan mereka telah mengkufuri. Mereka telah menjadi kufur. Kita tengok ayat ni jelas tuan-tuan. Kalau siapa yang tengok melalui aplikasi Zoom, kita tengok saya letakkan ayat tulisan warna kuning tu. Tengok Allah kata apa? Bal'anahumullahu bikufrihim. Bikufrihim. Disebabkan kekufuran mereka. Ya, mereka telah jadi kafir. Okey. Lepas tu, kita tengok ayat nombor 89 surah Al-Baqarah. Kita boleh buka ya, muka surat 13 sampai muka surat nombor 14 dalam Quran. Tengok Allah Ta'ala kata ayat nombor 89. Allah Ta'ala kata orang Yahudi ni apa? Kita ambil ayat sampai hujung tu, Allah mengatakan mereka ini apa? Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Kafir dah. Fala'natullahi 'alal kafirin. Allah kata mereka adalah orang kafir. Ayat 89 Al-Baqarah kita jumpa dua tempat yang Allah Ta'ala kata mereka ini kafir. Yang pertama, mereka telah melakukan perbuatan kufur. Kafaru bih. Lepas tu penutup ayat nombor 89 Allah Ta'ala kata orang Yahudi ni apa? Al-kafirin. Dulu, kini, selamanya kafir. Lepas tu Al-kafirin adalah kata nama yang merujuk kepada orang itu selama-lamanya menjadi kafir. Okey, kita boleh baca terjemahan ayat lah. Okey, sebab ayat ni kita pernah baca sebelum ni. Okey. Lepas tu kita tengok ayat nombor 90.
Kalau tengok ayat nombor 90 surah Al-Baqarah, ada 2 tempat. Dalam satu ayat 90 tu ada 2 tempat Allah Ta'ala kata orang Yahudi ni kafir. Allah kata bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan. Sampailah hujung ayat. Lepas tu Tuhan kata apa? Faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin. Tengok Tuhan kata apa? Walil kafirin azabun muhin. Allah Ta'ala kata kafir orang Yahudi. Okey. Tuan-tuan, nak tunjukkan lagi betapa teruknya orang Yahudi di sisi Allah. Sampai Allah ada kafir, kita tengok ayat nombor 91. Ayat nombor 91 Allah sebut sekali mereka jadi kafir. Surah Al-Baqarah. Allah kata apa? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. Tengok perkataan وَيَكْفُرُونَ, dan mereka ini telah kufur kepada Allah. Jadi tuan-tuan, tengok ya, daripada ayat 89, 90 sampai 91, enam tempat Allah kata orang Yahudi ini telah buat perbuatan kufur dan mereka itu selama-lamanya menjadi kafir. Lepas tu saya ambil lah contoh ayat lain. Boleh tengok dekat surah Al-Baqarah ayat 105. Telah pun saya kirakan sebelum ini ada 10 tempat dalam Quran, bahkan lebih lagi, yang Allah kata orang Yahudi ini walaupun mereka ada pangkat ahlul kitab, tetapi mereka ahlul kitab yang kafir. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Dah selesai ya untuk yang pertama. Untuk yang pertama ni. Okey. Hakikat orang Yahudi ini, hashtag dia Yahudi adalah orang kafir. Okey. Jadi yang kedua, cuma waktu mungkin saya tak dapat nak terangkan dengan panjang lebar. Okey. Kejap ya, muslimin-muslimat yang ikut melalui aplikasi Zoom, saya juga sebenarnya bersiaran langsung di aplikasi TikTok. Jadi ada yang tanya soalan. Okey, sebelum saya terangkan ini berlanjut. Okey. Cikgu Akmal, dia tahu jadual mengajar. Okey. Buat pengetahuan Cikgu Akmal ya, tajuk Yahudi ni dalam Quran ni kita buat dia setiap Sabtu malam Ahad selepas Isyak, dan kita buat juga hari Ahad malam Isnin selepas Isyak. Tapi kita dah siri yang ke-18 dah malam ni. Maknanya kalau baru ikut malam ni, maknanya kelas yang ke-18 dah. Tapi jangan bimbang ya, kawan-kawan, sahabat-sahabat tetapi jangan bimbang. Kerana setiap kelas kita ada rakamannya, ada nota rujukannya. Jadi macam mana nak mendapatkannya? Boleh pergi dekat Telegram. Okey, boleh masuk join Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Kat situ ada macam-macam jadual pengajian. Lepas tu ada link nota yang telah pun kita kongsikan. So boleh ikutlah. Baik, tuan-tuan dan puan. Okey. Siapa yang ikut di TikTok, anda boleh tengok ada komen daripada Puan Noliza tu. 1075. So ambil link Telegram tu. Okey. Sebelum untuk yang kedua saya tak sempat nak cerita malam ni apa nak kata kepada orang Yahudi ni setelah kita dapat bentangkan 60 kesalahan mereka. Yang pertama kita kata mereka kafir. Okey, esok kita akan sambung lagi lah. Kita akan bincang esok, mereka adalah manusia yang Allah paling murka sekali. Jawapan dia dekat Fatihah tu ada. Kita kan baca ghairil maghdub. Okey, jadi malam esok kita akan perincikan tentang mereka ini sangat dimurkai oleh Allah. Lepas tu esok
kita akan belajar lagi, mereka ini adalah golongan yang Allah laknat. Manusia yang paling Allah laknat adalah orang Yahudi. Tapi malam ni saya nak perincikan sedikit lagi maklumat tentang dalam Quran ya, kita tak boleh, maksudnya kita ni tidak boleh kita tak boleh nak memanggil ataupun menggelarkan orang Yahudi ni adalah orang munafik. Kalau kita nak kata orang Yahudi ni ada perangai macam orang munafik, itu boleh. Tapi kita tak boleh guna gelaran itu sama. Dia ada perbezaan dia. Kerana Allah lah yang membeza-bezakan gelaran itu. Okey, kalau nak tahu bagaimana Allah membeza-bezakan gelaran itu, okey. Saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan, okey. Surah yang paling mudah lah. Kalau nak cari, ada perbezaan gelaran. Okey, kita ambil surah. Sekejap ya. Okey. Kita ambil surah. Kita ambil surah yang paling mudah. Kita ambil surah Al-Bayyinah lah. Surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Okey. Dekat surah Al-Bayyinah, tengok tak Allah membezakan orang kafir. Al-Bayyinah, surah Bayyinah. Kan Allah kata apa pada ayat pertama? Kan Allah kata, Lam yakunil ladzina kafaru. Allah sebut kata kafaru, iaitu orang yang telah kafir. Siapa orang yang kafir tu? Min ahlil kitabi, yang terdiri daripada ahlul kitab. Lepas tu Allah kata dan wa al-musyrikin, dan orang musyrikin. Di sini ayat surah Al-Bayyinah, ayat pertama menunjukkan Allah membezakan dua kumpulan manusia ini. Maksud dia, Allah nak kata ahlul kitab. Penyembah patung, berhala, musyrikin, mereka musyrikin. Allah tak gabungkan mereka dalam satu nama. Tetapi walaupun dia ahlul kitab lain, musyrikin lain, tapi mereka sama, dua-dua ini kafir. Maksudnya, musyrikin Mekah, mereka kafir. Ahlul kitab, mereka kafir. Okey, itu nampak perbezaan dia. Okey, saya bawa contoh lain. Contoh yang Allah Ta'ala kata orang munafik ni, mereka juga kita kena asingkan dia. Kita tak boleh kata orang Yahudi ni dia adalah munafik. Kita kena kata munafik lain, Yahudi lain. Tapi mereka sama, kafir. Kita tak boleh kata orang munafik ni adalah orang musyrikin. Tak boleh, kita kena asingkan gelaran. Okey, saya bagi satu contoh. Tengok dalam surah Al-Ahzab. Tengok surah Al-Ahzab, surah nombor 33. Okey, surah 33. Tengok ayat nombor 73. Ayat nombor 73 surah Al-Ahzab. Okey, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala mengasingkan panggilan orang munafik dengan musyrikin. Tengok Allah kata apa? Liyu'azziballahul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati. Tengok Allah mengasingkan. Kalau munafik, munafik. Kalau musyrikin, musyrikin. Jadi Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Azab, manusia yang akan benar-benar, ayat 73, yang benar-benar Allah akan azab siapa?
orang munafik lelaki, orang munafik perempuan, orang musyrikin lelaki, orang musyrikin perempuan. Berbeza tak? Berbeza. Walaupun mereka ini kafir, sama mereka kafir, tapi gelaran itu berbeza. Okey, saya nak bawa contoh lain. Okey. Contoh tadi tu macam dah cukup. Okey, saya ambil contoh Saya ambil surah lain yang Allah mengasingkan munafik lain, ahli kitab lain. Okey, gelaran dia. Okey, kita ambil contoh dalam surah Al-Hasyri. Dalam surah Al-Hasyri ayat nombor 11. Ayat nombor 11 surah Al-Hasyr. Kita tengok ya, Allah Ta'ala tak samakan nama tu. Okey. Dalam surah Al-Hasyri ayat 11, Allah kata begini. Alam tara ilal ladhina nafaqu. Orang munafik. Allah kata, alam tara ilal ladhina nafaqu. Yaquluna liikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitabi. Jadi Allah Ta'ala asingkan munafik lain dengan ahlul kitab. Jadi kita tak boleh nak kombinasi nama tu. Kita kena kata munafik, ahlul kitab, musyrikin. Kita boleh samakan, tapi kesemua mereka ini adalah orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita dapat membuat kesimpulan pada malam ini siri nombor 18. Okey, setelah kita dapat bentangkan ke-60 pelanggaran kesalahan orang Yahudi di dalam Al-Quran, maka hakikatnya orang Yahudi ini di sisi Allah mereka adalah orang kafir. Walaupun mereka ada gelaran ahli kitab, tapi gelaran ahli kitab itu bukanlah gelaran yang mulia apabila mereka telah melakukan ke-60 kesalahan yang telah pun kita pelajari. Okay? Jadi mereka adalah orang kafir. Jadi esok malam insya-Allah awal sikit lah, mungkin pukul 9 kita mula. Malam ni kita mula 9.20. Saya agak lewat sikit sebab tempat saya ni dia surau tu dia supaya lewat. Jadi dia tunggu penuh jemaah. Jadi pukul 9 minit baru habis solat jemaah. Jadi tak sempat nak pukul 9. Okey, tuan-tuan dan puan, esok malam kita sambung lagi. Kita nak lihat lagi orang Yahudi ni kita nak panggil apa mereka. Kita nak gelar mereka apa. Bukan kita yang buat lah, maksudnya Allah Ta'ala menggelarkan mereka ni apa. Kita akan buat nanti hashtag dia. Supaya kita tahu hakikatnya orang Yahudi ini apa. Okey, tuan-tuan perempuan, itu saja malam ni. Ada sebarang soalan ke? Dapat tak? Faham tak? Jelas tak? Ada apa soalan tak? Jelas, Ustaz. Okey, dekat FB ada soalan ke? Dekat chat ada soalan ke, Kak? Tak ada. Tak ada soalan. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, kita jumpa esok malam insya-Allah siri nombor 19. So kita akan bincang lagi beberapa perkara. Dan kita akan tamatkan tajuk ini sebelum masuk bulan, sebelum masuk Ramadan lah. InsyaAllah mungkin bulan 2 tu kita akan tamatkan tajuk Yahudi menurut Al-Quranul Karim. Okay, jazakumullah khair, barakallahu fiikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wa antum